Selamat datang ke kelas seram. Saya, Cikgu Relief tak bertauliah anda, Cikgu Farah. Hari ini kita akan belajar tentang sejenis hantu yang terdapat di Jepun. Okey, untuk masyarakat Jepun ni, dia ada banyak jenis yokai dengan yurei. Yokai ni sejenis demon. Demon adalah syaitan, iblis macam tu lah. Yurei ni pula adalah sejenis roh-roh yang tidak tenteram, hantu. Tapi kalau kita nak kupas semua dalam kelas ni tak sempat lah. Cikgu pun release satu period je. So, kita hanya akan bercakap tentang Funayurei, hantu laut. Menurut kepercayaan masyarakat Jepun, Funayurei ni adalah roh-roh yang tidak tenteram, anak-anak kapal yang tenggelam. Diorang ni macam bangkit balik, menjadi roh yang pendendam, penuh amarah sebab tidak bersemadi dengan tenang. Dia memang akan attack sesiapa sahaja yang lalu dekat mana yang diorang haunt tu lah. Tapi ada setengah mitos pula, ialah sebab benda ni pun kisah daripada zaman dulu. So bila mulut ke mulut dia ada banyak version. Tapi ada juga mitos yang mengatakan mereka ni berkeliaran sebab mereka mencari kawan-kawan yang terselamat tu. Macam maybe kapal dia karam, ada setengah dapat berenang ke pantai, ada setengah dah tenggelam, mati. So roh yang tidak tenteram ni lah yang duk berkeliaran mencari balik kawan-kawan dia yang lama tu yang masih hidup. Diorang nak bawa masuk ke dunia diorang. Dia cari balik dek. Dia cari balik, nak bawa diorang lemas dalam air supaya boleh menjadi Funayurei seperti mereka. Basically, Funayurei ni dipercayai roh yang tidak tenteram akibat meninggal lemas di tengah laut. Okey, bila dia muncul? Adakah semua laut ada Funayurei? Okey, bagi masyarakat Jepun, diorang percaya sewaktu bulan mengambang penuh, sewaktu tahun baru, and then pada keadaan-keadaan di mana laut bergelora, angin kuat ke, dia cuaca yang tak baik, maksudnya petanda lah tu sebab Funayurei tu ada. So kalau kau berlayar juga, nescaya peratusannya amat tinggi untuk anda menjumpai Funayurei. Funayurei ni yang akan menenggelamkan, dia akan mengakibatkan sesuatu berlaku. Dia macam maybe dia akan stopkan kapal ke, atau dia yang menjadi ombak yang besar memukul bahtera tu supaya karam. Mereka digambarkan sebagai seorang lelaki yang bersisik, mata dia besar, dia bersisik macam ikan, lepas tu mata dia besar dan kepala dia deform, tahu macam kepala kita tapi dia bentuk pelik sikit. Diorang akan datang kepada kapal-kapal yang tengah berlayar tu and akan cuba sedaya upaya supaya melemaskan anak-anak kapal yang ada dalam tu. Anak-anak kapal tu maksudnya orang-orang yang berada atas kapal tu lah. Tak kira lah you kerja as apa, you captain ke, you anak buah ke apa ke, tapi the minute you atas kapal, you digelar anak kapal. Funayurei ni dia akan menjelma sebagai kapal juga tau, padahal ia adalah kapal hantu, and dalam pun ada anak-anak kapal dia tersendiri. Tapi ni semua ni hantu Funayurei. Okey, bayangkan anda adalah salah seorang anak kapal dalam kapal yang berlayar dekat perairan yang berhantu ini. So Funayurei ni datang. Dia datang dalam keadaan yang you nampak dia macam sebuah kapal. Sebenarnya kapal yang dipenuhi Funayurei. So bila kapal Funayurei ni dah sampai berhadapan dengan kapal kamu, mungkin dalam kapal dia ada 10 Funayurei yang telah terkorban. Dalam kapal ni ada 300 orang. Dia akan cuba ambil sebanyak jiwa yang mungkin supaya jumlah Funayurei banyak dekat dalam kapal dia, lebih 2-3 kali ganda daripada apa yang dia ada asal, baru dia akan berlalu. Faham tak? Tetapi ada cara katanya untuk mengelakkan didatangi Funayurei ni bila you nak kena berlayar. Sebab pantalarang dia jangan berlayar waktu tahun baru, tak boleh berlayar waktu bulan penuh. Tapi kadang-kadang situasi kehidupan kita tak boleh nak elak nak kena berlayar pada tarikh-tarikh tersebut. So macam mana nak elak terjumpanya Funayurei ni? Orang Jepun percaya kalau you campak onigiri, nasi yang dikepal-kepal yang dibalut dengan seaweed tu, actually bukanlah baling macam kita letak elok-elok terapung, macam offering lah, kita bagi dia makanan. Berkemungkinan tinggi Funayurei tu tak akan ganggu kapal yang berlayar tu, sebab awal-awal kita dah bagi offering dah kat dia. Kita dah awal-awal kita dah macam hanyutkan makanan. So diorang pergilah ambil makanan tu, janganlah makan jiwa kita macam tu.
tidak hanya attack kapal besar, dia attack bot-bot nelayan juga, bot-bot orang yang kecil-kecil ni dia attack. Kadang-kadang Funayuri ni dia boleh datang dekat you yang tengah berlayar ni seorang-seorang ni. Dia akan datang, dia akan minta senduk air ataupun dipanggil dalam bahasa Jepun hishaku. Dia bukan senduk yang senduk biasa tu, dia macam gayung air lah. Dia macam gayung sebenarnya. So dipanggil hishaku. Benda tu pun datang kat you. Tiba-tiba dia kata, ada hishaku, boleh saya pinjam? The minute you bagi hishaku dekat Funayuri ni, dia akan bertambah pula jadi ramai. Dan ramai-ramai tu pegang gayung tu, dekat tengah-tengah laut tu dia akan cedok air laut, masuk dalam bot anda. Push, push, push. Bila sampan ke bot ke yang dipenuhi air, apa yang akan berlaku murid-murid? Akan tenggelam. Jadi apa yang berlaku kepada orang yang dalam bot tu akan lemas. Dan apa yang akan berlaku kepada orang yang telah lemas tu akan join jadi Funayuri. Manusia ni kalau nak lawan kuasa-kuasa adi kudrati ni memang susah sikit. Tapi kalau semua orang asyik lemas, siapa yang bercerita tentang Funayuri ni kan? Macam mana dia boleh jadi kisah yang dibawa dari mulut ke mulut? Sebab semua orang yang jumpa dia asyik lemas je kan, tak ada orang yang hidup pun. So daripada mana mulanya kisah legenda diceritakan daripada mulut ke mulut? Ia bermula di sebuah wilayah yang bernama Okayama. Dia adalah sebuah kawasan yang memang dipenuhi nelayan lah, senang cerita. Dia memang dekat dengan perairan lah. So waktu ni ada seseorang telah menerbitkan sebuah buku hikayat. Dalam buku ni ada banyak kisah tentang segala kisah-kisah legenda yang berlaku pada zaman Edo. Edo period ni zaman pemerintahan shogun. Di Jepun dipanggil zaman Edo. Zaman ni ialah pada tahun 1603 sampai 1868. Ini adalah zaman Edo period tu lah. So dalam kisah hikayat ni buku dia dikenali sebagai Kashiyawa. Menurut kisah dalam naskah itu, pada satu hari di Mizushimanda. Mizushimanda ni adalah satu kawasan di barat Okayama. Pada hari itu dalam bot ni ada dua orang. Diorang ni, dua lelaki ni terpaksa berlayar menjelang tahun baru. Sebab dia nak kena hantar barang-barang perayaan sambutan tahun baru ni dekat ada satu destinasi dia lah yang tidak disertakan dalam hikayat tu. Orang kata pantang larang apa, jangan berlayar masa tahun baru kan. So nak masuk tahun baru mungkin dekat atas laut lagi, kita tak tahu kan. Tapi dia dah kena nak berlayar lah. Nak tak nak, macam saya cakap, kehidupan perlu diteruskan, kerja kena buat. Hantu ada tapi kerja tak kena buat. So diorang plan untuk tengok, cuaca macam okey ni. So diorang plan naik bot tu, kita dayung laju-laju supaya kita sampai ke destinasi, supaya kita tak jumpa Funayuri. Tak sempat lah kono Funayuri nak jumpa sebab cuaca elok. Tiba-tiba wush, hujan turun dengan sangat lebat. Time ni dah tengah laut dah ni. Dah tahu bila cuaca buruk ni, maksudnya adalah Funayuri tu datang. So diorang nak tak nak, diorang dayung lebih laju lagi supaya cepat. Ya Allah, cepatlah. Time ni takutnya macam tu lah agaknya keadaan mereka. So dalam diorang tengah mendayung tu, diorang nampak dari jauh macam ada bola-bola api yang menuju ke arah mereka. Allahu Akbar, ada bola-bola api pula. Dalam hujan, mendayung, jiwa dah takut, laut gelap, ada bola-bola api pula. Bot dia terhenti, seolah-olah ada yang menahan bot mereka. Sudah, dia dah datang. So Funayuri ni munculkan diri dan meminta hishaku. Dia nak gayung tu. Dua-dua ni hati kental Dia hati kental. Dia buat tak tahu, teruskan mendayung. Funayuri kejar. Teruskan mendayung. Funayuri tu nak gegarkan dia punya bot. Salah satu antara dua orang tu, dia lightkan mancis. Bam! Ada api kan. Tiba-tiba hilang Funayuri tu. Funayuri takut dengan api rupanya. Dalam hujan-hujan tu berjaya jugalah dia buat api nasib baik. So selamatlah. So perjalanan dia selamat. Dia sampai kat mana dia punya destinasi tu untuk menghantar barang-barang perayaan tahun baru. So I think that's how, macam mana ada orang yang survive ancaman Funayuri ni. So orang yang hidup ni, bila dia dah balik rumah dia menceritakan. So benda-benda ni lah jadi kisah dari mulut ke mulut, dan pelbagai versi akan wujud tentang Funayuri. So bila diorang dah sedar Funayuri ni sebenarnya takut dengan api, so orang dah start kalau nak berlayar waktu malam, especially bot-bot kecil ni, diorang akan nyalakan tanglong. Sebab mereka tahu
Funayuri takutkan cahaya api. Dan sehingga kini dekat Okayama ni masih ada mereka menjual Hishaku, which is gayung air tu yang berlubang. Jadi bila hantu tu senduk air, tak masuk apa sebab benda tu lubang. So air keluar, tak ada. So benda tu akan galit. Dia main benda tu dia macam senduk. Tapi kita berlalu pergi je sebab hantu tu dah stuck. Macam ni lah, macam orang-orang kita percaya kalau ada TOYOL menghantui perkampungan tu, orang-orang akan start letak kacang. So nanti bila datang, dia galik main kacang tu, dah subuh azan, dia balik, dia tak mencuri. So macam tu jugalah orang dekat sana dapat idea yang bahawasanya kalau kita bagi Hishaku yang berlubang, nescaya bot takkan tenggelam. Jadi, Funayuri ni masih wujud ke zaman sekarang ke hanya zaman Edo je kan? Kita pun tak pasti sebab kita tidaklah berlayar ke Jepun. Kita sendiri pun kalau kat Malaysia ni, kita percaya je ada semangat laut lah, ada hantu air lah. Kita percaya. Masyarakat tu kisah-kisah tu ada. So tak mustahil lah ada je lagi. Sebab pernah berlaku dekat Jepun di mana ada satu tragedi, ada satu kapal feri yang tenggelam yang mengorbankan lebih 1,000 jiwa. Ramai yang percaya ia adalah punca daripada Funayuri, tapi ada juga yang percaya mereka yang menjadi Funayuri. So bila kes Funayuri ni jadi sangat besar, banyaklah pengkaji yang turun padang yang cuba untuk kupas kewujudan Funayuri ni. So bila saintis tengok diorang punya kes ni, macam ada bot yang kena stop tengah-tengah laut, bot yang tiba-tiba diterbalikkan secara tiba-tiba. Sebenarnya saintis explain bahawa bila dekat atas laut, bila laut ni keadaan laut kadang angin elok, kadang angin tak elok. So itu mempengaruhi perubahan ombak. Keadaan dia bergelora tu yang boleh tiba-tiba you masuk satu kawasan, you rasa nak terbalik. Itu semua adalah faktor alam. Ia adalah satu fenomena nautika air mati. Ia berlaku akibat segala perbezaan kandungan garam, suhu air dengan hidrolik, tekanan hidrolik yang berada di laut ni, dasar laut ni semua ni. So itu yang boleh mengakibatkan bot tu berhenti. Dia sebab air tu sendiri. So mungkin itu yang berlaku bagi saintis lah. Tapi saintis tetap tak boleh nak bagi jawapan lah macam mana ada orang yang boleh muncul nak Hishaku. Tetap tak ada lah. At least kita boleh belajar lah. Andai kata ada orang cakap bot tu terhenti secara tiba-tiba, selain memikirkan ada hantu laut, ada penjelasan saintifik sebaliknya. Adakah Funayuri ni wujud? Bagi cikgu, mungkin. Tapi bagi anda, bagaimana? Macam biasa, sertakan jawapan di komen. Nanti cikgu semak satu-satu. Sebelum kita nak bercuti panjang ni, bagi yang menyambut Hari Natal, selamat menyambut. Bagi yang tidak menyambut, selamat bercuti. Bye!